Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 Minit MMTV, edisi 13 Oktober 2023. Kita ke berita utama bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Belanjawan 2024 hari ini merupakan belanjawan kali kedua dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan. Dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat dan kembali menjadi jago ekonomi serantau, menurut beliau Kerajaan Perpaduan memperuntukkan hampir 400 bilion ringgit untuk belanjawan 2024. Dengan jangkaan hasil kerajaan yang lebih besar berbanding tahun lepas susulan pungutan cukai terbaharu, kerajaan sekali lagi membentangkan belanjawan pengembangan dan tertinggi pernah dibentangkan. Sementara itu, jumlah tersebut meningkat berbanding 388.1 bilion ringgit yang diperuntukkan dalam belanjawan 2023 yang diumumkan pada 24 Februari lalu. Menurutnya, daripada jumlah tersebut, 303.8 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus, 90 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan dan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka. Ia turut melibatkan penambahan sining rancangan Malaysia ke-12 RMK12 sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhan 415 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa mulai tahun hadapan. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata belanjawan 2023 memperuntukkan 64 bilion ringgit untuk perbelanjaan subsidi dan bantuan, tetapi keperluan tahun ini dijangka mencecah 81 bilion ringgit. Ujarnya peningkatan ini adalah akibat langkah kerajaan mengekalkan harga barangan bersubsidi untuk rakyat walaupun berdepan dengan kenaikan luar jangka harga komoditi dunia. Namun, beliau percaya walaupun barangan bersubsidi membantu rakyat dalam meminimumkan kos sara hidup, tetapi subsidi hakikatnya lebih memanfaatkan golongan kaya selain harga murah meningkatkan keterisan dan penyelundupan ke luar negara. Beliau berkata demikian ketika membentangkan belanjawan 2024 Malaysia Madani di Dewan Rakyat hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2024 di Dewan Rakyat hari ini mengumumkan kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8% pada tahun hadapan. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut menegaskan kenaikan itu tidak membabitkan cukai makanan, minuman dan telekomunikasi kerana tidak mahu menambah beban rakyat. Tambah beliau, kerajaan akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Dalam pada itu, Anwar turut berkata bahawa kerajaan juga akan menguatkuasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih dengan kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Kerajaan akan meningkatkan peruntukan bantuan tunai melalui sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan tersebut dijangka dapat memanfaatkan sekitar 9 juta rakyat yang layak di negara ini. Beliau yang membentangkan rang undang-undang RUU perbekalan 2024 di Dewan Rakyat hari ini memaklumkan perkembangan positif itu adalah hasil penjimatan subsidi dan bakal disalurkan kepada rakyat. Tambahnya lagi, mulai tahun hadapan pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa kerana subsidi lebih menguntungkan golongan berpendapatan tinggi dan harga yang murah pula akan meningkatkan keterisan serta penyelundupan ke luar negara selain itu dinikmati oleh lebih 3.5 juta warga asing. Sementara itu, bagi mendapatkan laporan penuh mengenai belanjawan 2024, Malaysia Madani sila layari utusan online dan Kosmo online serta jangan lupa dapatkan naskah akhbar utusan Malaysia dan Kosmo esok. Encik Tahu buntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Seorang mekanik mengaku bersalah di Mahkamah Session Melaka hari ini atas pertuduhan memeluk remaja perempuan dalam keadaan tidak berbaju Isnin lalu. Tertuduh Muhammad Rizwan Abdul Razak, 43 tahun yang juga bapa kepada 5 anak membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Dharma Fikri Abu Adam selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah.
Bagaimanapun, mahkamah menangguhkan hukuman terhadap tertuduh pada 28 November depan bagi menunggu laporan penuh fakta kes. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh telah melakukan ambang seksual fizikal ke atas seorang remaja perempuan berusia 17 tahun 9 bulan dalam keadaan tidak berbaju bagi maksud seksual. Difahamkan tertuduh dan mangsa berkenalan selama 2 hari menerusi aplikasi MiChat sebelum berjumpa di lokasi kejadian. Tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Nur Syahila, kau tanggunglah dosa. Demikian antara ungkapan menikam jiwa daripada Fauziah Sarman, ibu penyanyi terkenal Sheila Hamzah berhubung kemelut yang melanda keluarganya dalam media sosial hari ini. Pengguna media sosial melihat ibu tunggal 4 anak itu meletakkan kesalahan sepenuhnya terhadap puteri sulungnya yang didakwa mendedahkan hal dalam kain keluarga kepada umum. Bekas isteri penyanyi dan pelakon Datuk Andy Lala itu berkata, selama ini dia telah mencurahkan perhatian yang sama rata kepada setiap anak-anak tanpa memilih kasih. Membalas kepada dakwaan menantunya Ubay, Fauziah menafikan tuduhan yang mengatakan dirinya memaksa Sheila bekerja sejak usianya kecil dan menepis kenyataan kononnya dia menggunakan hasil titik peluh anaknya selama ini. Berita luar negara, kemunculan pengemis yang berpakaian seperti pocong dan pontianak sehingga menyebabkan orang ramai ketakutan di sekitar wilayah Jawa Barat mungkin tidak berulang lagi apabila pihak polis giat membuat rondaan khas untuk memburu mereka. Menurut Ketua Polis Tempatan Muhammad Tamrin, pasukannya melakukan rondaan pada malam kemarin namun kumpulan pengemis berkostum hantu itu tidak ditemui. Sebelum itu, beberapa video tular di laman Instagram memaparkan sebilangan pengemis memakai kostum hantu berlegar-legar di jalanan sambil membawa kotak sumbangan. Mereka bukan sahaja mengemis, bahkan menakut-nakutkan orang ramai yang lalu lalang. Dalam pada itu, seorang individu mengatakan dia hampir ditimpa kemalangan kerana terkejut apabila pocong itu secara tiba-tiba muncul meminta sedekah di hadapannya. Stockholm bakal menjadi ibu kota pertama mengharamkan kenderaan menggunakan bahan api petrol dan diesel di kawasan pusat bandarnya menjelang 2025. Langkah itu bakal dilaksanakan dalam usaha mengurangkan pencemaran udara dan bunyi di bandar tersebut. Sebanyak 20 blok kawasan di tengah bandar Stockholm yang menjadi lokasi tumpuan orang ramai dan pelancong akan dihadkan kepada penggunaan kenderaan elektrik sahaja. Naib Datuk Bandar Bagi Pengangkutan Lars Holmgren berkata, pihaknya juga memberi penekanan terhadap sebuah kawasan yang menjadi tumpuan ramai pejalan kaki dan penunggang basikal dalam usaha meningkatkan kualiti udara yang jauh lebih baik dan bersih. Ketika ini, sebilangan bandar sudah memperkenalkan beberapa program menangani pencemaran udara, namun Stockholm dikatakan lebih jauh ke hadapan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Syarikat penerbangan tambang murang MyAirline, Sdn Bhd MyAirline, akan memulangkan bayaran balik 20 juta ringgit kepada 115,000 penumpang yang terjejas akibat penggantungan operasinya berkuasa semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata berdasarkan maklumat diterima, sebanyak 125,000 tiket telah terjual untuk penerbangan ke pelbagai destinasi sehingga Mac 2024. Namun, MyAirline telah memberi jaminan akan menunaikan kewajipan mereka dan membuat bayaran balik kepada penumpang yang terjejas apabila mereka menemui pembiaya. MyAirline dalam satu kenyataan semalam mengumumkan penggantungan operasinya berkuat kuasa 12 Oktober sehingga suatu tarikh yang diberitahu kelak. Ahli lembaga pengarah syarikat itu berkata keputusan penggantungan tersebut dibuat kerana tekanan kewangan menyebabkan operasi perlu digantung sementara menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan permodalan semula syarikat. Dalam perkembangan sama, syarikat penerbangan lain di Malaysia seperti Malaysia Airlines, Air Asia dan Batik Air menawarkan bantuan kepada penumpang serta kaki tangan MyAirline yang terjejas akibat penggantungan operasi itu.
Kenderaan jenama Pro 2, Myvi, Azia dan Proton Saga menjadi model paling banyak dibeli dalam tempoh 2 tahun iaitu 2022 hingga Ogos 2023. Penganalisis RHB Research Syaril Hanafiah berkata ia menyumbang kepada peningkatan tahunan sebanyak 7.6% pinjaman kasar bagi tujuan pembelian kenderaan pada 2022 dan 6.3% dari Januari hingga Ogos tahun ini. Ujarnya jumlah keseluruhan industri TIV bagi Januari hingga Ogos 2023 mencecah 502,000 unit meningkat 11.6% berbanding tempoh sama tahun lalu dan bertambah 72,000 unit lagi pada Ogos. Beliau berkata meskipun prestasi jualan setakat tahun ini adalah kukuh, dia maklumkan bahawa tunggakan pesanan bagi jenama-jenama utama seperti Toyota dan Proda sudah mula mereda. Berita sukan, semangat skuad Harimau Melayu cukup membara menjelang aksi menentang pasukan India yang berada di ranking dunia lebih baik pada aksi Pesta Bola Merdeka di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon mahu anak-anak buahnya kekal dengan sikap waspada kerana menganggap The Blue Tigers akan turun dengan corak permainan agresif. Bagaimanapun, Pan-gon lega kerana barisan pemainnya kini sudah mempunyai hala tuju yang jelas serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan pada perlawanan kali ini termasuk misi mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada edisi 2013. Sementara itu, India pula memberi amaran mahu memberi kejutan kepada skuad kebangsaan dalam pertembungan malam ini. Pengendali India, Igor Stimac berkata biarpun bakal berdepan pemain ke-12 di Stadium Nasional Bukit Jalil, namun mereka mahu menjadikan perlawanan itu sebagai malam yang akan dikenang. Pemain ke-12 yang dirujuk olehnya bermaksud penyokong bola sepak Malaysia yang akan membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini. Scotland terlepas peluang untuk mengesahkan kelaikan ke Euro 2024 selepas tewas 2-0 di tangan Spanyol awal pagi tadi di Estadio La Cartuja, Sevilla. Spanyol berjaya melalui pada minit ke-73 melalui jaringan Alvaro Morata dan Oihan Sunset berjaya menambah derita Scotland melalui gol kedua pada minit ke-80 untuk mengesahkan kemenangan Spanyol. Bagaimanapun, Spanyol kekal di tempat kedua dalam kumpulan A, 2 mata di belakang Norway. Dalam aksi kumpulan D pula, Turki berjaya menewaskan Croatia 1-0 sekaligus mendahului saingan kumpulan, manakala Albania pula mendahului kumpulan E dengan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 14 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan aparat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nevin Majil. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.